So macam itulah. So tapi kalau ibu bapa dia yang tak faham, dia will say yang kira macam tak boleh. Kau tak boleh, kau nak kena stop, dah that's it. Kau tak boleh jumpa orang ni, kau tak boleh kawan. Mestilah orang kira anak tu akan rasa yang kira macam like, mak bapak aku tak faham. Aku berbual pun orang tak dengar. So diorang akan cari orang yang nak layan diorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini sembang bersama Imam pada episod ke-6 kembali. Dan bersama dengan saya adalah Ustaz Haider Rohani. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Ustaz. Okay. Secara jujur, Ustaz Haider ni saya dah kenal lama lah daripada zaman sekolah. So, biasa kita dah kawaku lah antara saya dengan dia, tak ada masalah. So, saya ada Boleh. Okay, Alhamdulillah. So, saya dengan dia je. So, bukan brother, tapi Haider lah, insyaAllah ya, Ustaz Haider. Okay, Alhamdulillah. So, terima kasih. Hari ini kita akan memperkenalkan Ustaz Haider. Beliau merupakan iaitu penolong ketua pembelajaran Islam dan merupakan senior youth development officer lah, ataupun senior pegawai belia yang senior lah. Pegawai pembangunan belia. Yes, pegawai pembangunan belia yang senior. Okay, insyaAllah. So, mungkin kau boleh share lah dengan kita semua, dah berapa lama kau dalam berkecimpung dalam arena belia ni. Okey. Alhamdulillah. Seperti mana yang telah diperkenalkan oleh Ustaz Khairil tadi, nama saya Ustaz Muhammad Haider Rohani. Sebenarnya kita actually start sama tahun lah kan. Dalam tahun 2010 yang saya ingat. 2010 betul. Kan? 2010. Kau start bila? 2010 bulan March. Okay, and then aku pula start, kira aku ingat lah bila time aku baru balik dari belajar kan. Dan lepas tu kau tengah cari satu orang lah yang boleh boleh buat benda kerja belia ni. Betul. Kan? And then fast forward, then aku start in December 2010 lah. So technically we can say kita in the class of 2010 lah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Lama dah 11 tahun dia this year dah 11 lah kan. Last year baru ingat baru dapat apa ni, long service award. Wallah. Kan? Dah lama tu segala dalam kocik lah. So lebih kurang 10 tahun lah buat benda jaga belia ni. Kan. It's quite interesting lah. Betul. Lama So far macam mana kerja dengan aku, okey tak? Tak, itu bukan soalan dia. Okey. Soalan dia kalau tak okey tak kat sini. Soalan dia tadi mungkin dah 11 tahun kan, dah berkecimpung dalam arena belia, rasanya dah masak lah dengan belia ataupun dewasa. Boleh kita kategorikan macam, kalau kita cakap pasal remaja dengan belia, berapa yang usia yang normally kita mungkin kita macam kau engage lah. Kalau kita tengok budak-budak, kalau kita kata belia lah, usually dia akan mula daripada umur yang secondary lah. So 13 lah? 13 13 atau 14. Sometimes 13 maybe dia a little bit too early. So macam dia baru nak start kan. So kita will target somewhere 14 lah. 14. Sehinggalah kalau ikut age yang kalau secara official kan, dekat kalau in nationwide lah, diorang katakan yang belia ni umur dia daripada 13 sampai 35. Masya-Allah. So maknanya kalau aku sekarang this year baru nak masuk 35, kira masih belia ya. Kau beliau, aku belia. That is like officially lah, but I think kalau generally kita will always look at belia ni adalah bila mana mereka ni masih belajar lah. Secondary school ke, poly ke. Once orang dah start nak NS tu, kira kita dah start to see yang kira diorang punya life ni dah adulthood lah. Sebab that is where diorang dah start nak berdikari kan, dah start nak cari jalan hala tujuan kehidupan sendiri lah. So lebih kurang kalau kita can say umur dalam 13 to 21. So that is normally lah yang selalu engage, yang kita selalu kita kategorikan sebagai belia lah. So kalau makna dia, kalau kau dah 11 tahun, that means kalau belia tu ataupun remaja tu daripada 14 years old bersama dengan kau, sekarang korang umur dia dah dalam berapa? 25. So makna dia memang betul lah. Kalau aku fikir-fikir balik, betul juga. Akhirnya dah ada daripada diorang kecil sampai diorang dah, mungkin ada yang daripada diorang yang daripada masa sekarang masih lagi tengah berkerjaya, dan mungkin ada juga mereka yang dah masuk dalam alam rumah tangga kan. Yalah betul. Kira memang
I think like one of the satisfaction lah of jaga belia ni sebab mungkin dah dalam masa yang lama lah kan. Adalah kita nampak dia punya growth. Peningkatan daripada orang start tu mula daripada secondary school. Secondary school tu mungkin orang belum lagi tahu lagi lah apa nak buat kan, kita nak kena groom dia sikit-sikit dan sebagainya. So bila orang meningkat usia, so orang akan orang kata tu ada dorang punya own cara, dorang own flavor yang dorang nak lakukan. So kita dah nampak dorang punya strength in somewhere dan sebagainya lah. So macam yang alhamdulillah lah untuk aku rasa kira macam aku nampak lah dorang grow tu daripada kecil sehingga ke kira sehingga ke remaja. Dorang go through adulthood and some of them also memang dah berumah tangga. Tu yang kira macam wow, kira macam dah besar sih dorang. Macam like a proud father. So maknanya macam kepuasan yang dirasa oleh kau kira bila kau bersama diorang daripada kecil sampai diorang menudingkan rumah tangga, macam bila diorang naik pelamin tu macam satu benda macam happy sangat lah. Kira macam kehappian tu macam ibu bapa juga. Macam that is exactly it. Aku selalu cakap orang kira macam like it's a proud moment like a father to their child lah, anak-anak dorang. Walaupun dorang ni bukan anak-anak aku lah kan. Tapi aku selalu nampak yang kira macam bila dorang dah kat situ, kira it is somewhere yang aku can say lah dorang dah made it lah. Apa perkara yang betul-betul paling challenge yang boleh kau kongsikan? Mungkin kat luar yang tengok video ni ada di kalangan mereka yang ibu ayah yang telah mendirikan rumah tangga secara bersama. So ataupun mereka yang mempunyai ibu tunggal ke ayah tunggal ke yang mempunyai anak remaja dan belia yang mereka perlu peka sebagai cabaran yang paling besar sekali. The challenge lah, yang budak-budak ni face lah dalam when dia growing up lah. Yang mungkin ibu ayah tak perasan tau benda tu. Understand. Boleh kongsi sikit lah. So sebenarnya manusia ni biasalah ada fasa-fasa dia yang berbeza kan. So bila mana kita kecil kita suka lain benda, bila mana kita nak membesar kita ada lain benda yang kita minat dan sebagainya lah. Tapi aku rasa lah kalau untuk budak-budak yang awal lah, awal ni baru nak grow kan, kira kata secondary school dan sebagainya, kita kan see yang kira macam diorang akan selalu kerap berdamping dengan kawan-kawan, members lah kan, dengan diorang selalu pergi sekolah sama-sama, main bola ke apalah, aktiviti dan sebagainya. So because diorang selalu dengan kawan-kawan, banyak benda yang diorang nak share pun dengan kawan-kawan. So kalau influence dia tak baik, then dekat situlah yang kita boleh nampak karakter anak-anak kita tu akan berubah. So that is why macam kalau kita one of the effort yang kenapa kita bawa mereka datang ke masjid untuk ni, sebab kita nak create that safe environment, good environment for anak-anak orang tu interact with budak-budak yang lain lah. Kan, benda yang parents nak kena peka tu bila mana anak-anak mereka dah ada that influence dengan kawan-kawan, diorang tak boleh lepaskan je. Sebab they need to also be there in be friend orang. Maksudnya diorang pun nak kena ambil tahu. Sebab tak semua benda kawan-kawan tahu apa benda nak cakap kan. Ada benda kadang-kadang ikut emosi. Ada kongsi dengan kawan dia kasih advice yang tak betul, dia ambil dan lepas tu dia jadi inilah, lepas tu dia rebellious dan sebagainya kan. So ibu bapa pun nak kena ada dekat situ. Nak kena tahu juga kira apa yang orang go through dalam kehidupan orang. Kadang-kadang kan macam orang rasa it's easier to share dengan kawan-kawan orang sebab kawan-kawan faham. Letaklah kita ambil contoh, orang berbual pasal matair. Ambil tu relationship lah kan. Steady lah kira. Lama-lama steady. I sound steady juga. Mesti kau dah cakap benda tu kan. Tak dah. So macam itulah. So tapi kalau ibu bapa dia yang tak faham, dia will say yang kira macam tak boleh. Kau tak boleh, kau nak kena stop, dah that's it. Kau tak boleh jumpa orang ni, kau tak boleh kawan. Mestilah orang kira anak tu akan rasa yang kira macam like mak bapak aku tak faham. Aku berbual pun orang tak dengar. So diorang akan cari orang yang nak layan diorang. That means boleh dikatakan that pengalaman kau sebagai 11 tahun, banyak yang belia-belia yang bersama dengan kau, diorang tak ada hal kalau share dengan kau sebagai diorang, Ustaz saya dengan dia matai lah kononnya. Diorang tak like really officially say lah kira macam Ustaz ni matai saya tak lah kan. Tapi macam kau kan see yang kira ada budak-budak yang
Yang memang kalau dia tak share, dia tak share. Dia tak share, kalau aku tak tanya, dia tak bilang, dia dah. Dia tak nak bilang. Tapi ada budak-budak yang kira macam kita ada like macam that mutual understanding. Meaning that let's say diorang post dekat social media lah, kat story ke apa kan. Nampak dia keluar ni ke, maybe aku akan tegur, aku tak tegur lah. Aku dia macam like, tu siapa? Kawan awak ke dan sebagainya kan. Kira kalau dia dah comfortable, kau can see yang kira dia akan keep on posting lah. Tapi dia tak adalah nak bilang aku yang kira macam ustaz ni matai saya. Sebab maybe that level of respect tu still ada lah. Aku tertarik dengan apa yang kau sampaikan tadi tentang masa maknanya dia bila kalau kita tengok betul, kalau kita perhatikan, kita diberikan satu hari tu 24 jam. 24 jam. Yang mana ibu dengan ayah yang mungkin bekerja, ada yang di rumah, bila mereka bertemu dengan anak mereka, mungkin anak dia balik mungkin dalam pukul 3. Lebih kurang lah tapi kalau dia lepak-lepak kawan, kalau the parents kerja pun tak jumpa. Tak jumpa. Jadi maknanya dia diorang jumpa, yalah kalau ambil roughly diorang jumpa mungkin letaklah dalam lepas maghrib lah. Betul. Contoh dia macam pukul 8 sampai pukul 10, itu pun diorang kadang-kadang mungkin buat homework. Betul. Atau mungkin diorang dengan aktiviti diorang sendiri. Dan kemudian dalam 2 jam tu pun kita tak rasa ibu ayah tu akan duduk dengan diorang. Betul. Bersama diorang. Mungkin kalau ada yang buat kata ada masa pun mungkin tak banyak lah. Jadi masa yang diorang pergi sekolah tu daripada pagi, daripada mungkin lepas subuh sampai diorang petang tu adalah masa yang 8 jam, 9 jam yang diorang spend dengan kawan-kawan. Betul. Lagi perit bila ibu dan ayah diorang tak cuba menyelami mereka dan cuba tidak memahami mereka. Macam tadi, tak be friend dengan diorang. So that is a big challenge lah. Yang mana diorang akan, kalau diorang pilih kawan yang betul, dapatlah kebaikan. Macam minuman masa tu jadi sesoleh kan. Betul. Dia pilih kawan yang jual minyak wangi, dapatlah wangi-wangi dan that is benda yang saya rasa sangat penting tapi cuma maybe aku tak tahu lah kalau kau lah. Aku rasa maybe kenapa kalau tak macam kalau apa yang the way aku kita dibesarkan lah, dibesarkan. Macam we can see lah, kira macam maybe the previous generation diorang punya work etika bekerja. Etika bekerja diorang is memang hempas pulas banting tulang. Diorang nak kira macam nak kerja memang nak untuk keluarga lah. Untuk keluarga kan. Dan kerana tu mungkin kita can say yang kira masa yang diorang tak dapat luangkan dengan anak-anak tu sebab diorang dah penat kerja. Kan macam gitulah kan. Tapi mungkin kalau kita tengok zaman sekarang, kita punya cara kerja dah maybe a bit different lah. Kita tak layak macam kerja orang kata tu like white collar. Kita tak kerja buruh. Kan kita kerja mungkin in admin office, kita balik ke apa, kita can still ada energy lah untuk anak kita. So I think that is a very important point that kita should luangkan lah that energy tu untuk anak-anak kita. That means boleh dikatakan tentang apa yang faham kau boleh cakap yang umur antara 13 atau 14 tu sampai ke 16 itu adalah saat-saat yang kritikal. Dan mereka sedang sekolah dan kemudian memerlukan seseorang untuk the trusted person untuk dia meluahkan something. Tapi macam role model macam itulah. Tapi kalau ibu dan ayah tak di sana, dan diorang akan cari kawan-kawan diorang dan pengaruh-pengaruh luar tu akan masuk, lebih-lebih lagi kalau tidak dikawal lah. Itu yang sangat-sangat penting. InsyaAllah sekiranya anda mempunyai soalan, jangan lupa untuk pergi ke IG kami untuk memberikan soalan dan tengok link di bawah. Sampai kita bertemu lagi pada episod akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.